sebuah kapal perang. Merupakan kapal perang yang pertama ditenggelamkan secara resmi untuk menjadi kawasan penyelaman. Inilah satu yang baru, orang lama datang untuk tujuan yang baru. Jabatan Taman Laut Malaysia kini menempa sejarahnya yang tersendiri. Ini dibuktikan dengan pemeliharaan dan pengurusan sumber marin di Taman Laut dilakukan secara saintifik apabila menjadikan Tukun Tiruan sebagai pusat kepada pembiakan terumbu dan perlindungan hidupan akuatik di dasar laut. Agensi kerajaan di bawah Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar ini bertanggungjawab untuk melindungi biodiversiti hidupan marin di samping memantau aktiviti rekreasi dan aktiviti-aktiviti lain untuk mengelakkan dari berlakunya kerosakan yang berterusan terhadap persekitaran marin. Jabatan Taman Laut Malaysia telah bekerjasama dengan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia untuk menenggelamkan kapal peronda jenis kapal maritim Sipadan atau KM Sipadan yang berpengkalan di Kuantan milik Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia. Ia telah dibawa dari muara Sungai Kuantan ke Pulau Tioman. Di lokasi selam Sawadi ini, ia akan diabadikan untuk dijadikan lokasi selam skuba yang bakal menjadi ikon kepada penyelaman di tukun kapal. Keseluruhan proses perancangan yang dijalankan oleh kedua-dua agensi ini merupakan dimensi baru khasnya dalam melindungi biodiversiti hidupan marin di Taman Laut Negara. Usaha untuk menunda dan menenggelamkan kapal beronda ini sebenarnya tidak pernah direkodkan oleh mana-mana pihak sebelumnya. Sebagai syarikat yang dilantik untuk mengendalikan kerja-kerja ini, Sinar Tioman Enterprise telah membuktikan tiada perkara yang mustahil yang tidak dapat dilakukan. Tambahan pula, kerja-kerja pemasangan tali pada batu pengikat di dasar laut semata-mata untuk menetapkan posisi kapal di kawasan penenggelaman juga melibatkan usaha yang lebih gigih perlu dilakukan secara kolektif. Kesemuanya dirancang serta disempurnakan bersama demi menjayakan misi yang mempunyai nilai sejarahnya yang tersendiri. Pulau Tioman Pahang. Lokasi ini bakal menyaksikan sebuah peristiwa penting negara apabila menerima kedatangan bahtera samudera di perairannya. Di lokasi selam Tukun Kapal Sawadi inilah bakal dijadikan lokasi selam yang akan menjadi tarikan yang terbaru bagi menggantikan tukun kapal yang sedia ada. Sebelum ditauliahkan sebagai kapal maritim Sipadan atau KM Sipadan, kapal buatan Jerman yang dibina pada tahun 1964 ini dikenali sebagai kapal Diraja Seri Sarawak atau KD Seri Sarawak. Ia telah digunakan sebagai kapal perang selama 42 tahun oleh Tentera Laut Diraja Malaysia sebelum diserahkan kepada Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia pada tahun 2005. Ianya adalah sebuah kapal bekas sebuah kapal perang yang telah berkhidmat dalam Tentera Laut Diraja Malaysia selama 42 tahun sebagai KD Seri Sarawak. Dan selepas berkhidmat dengan Tentera Laut, kapal ini telah diucapkan tauliahnya daripada TLEM dan diserahkan kepada Maritim Malaysia pada tahun 2005. Kapal yang berketinggian 7 meter, 31.4 meter panjang dan seberat 109 tan ini kemudiannya digunakan sebagai kapal peronda untuk tujuan memantau pencerobohan di kawasan zon ekonomi eksklusif di perairan Malaysia. Ianya dilengkapi dengan senjata 1 Bofors 40-70mm atau General Purpose Machine Gun 7.62mm sebagai pertahanan kepada anak-anak kapal sewaktu melakukan operasi. Masa di dalam APMM ni telah banyak memberi jasa dari segi penguatkuasaan undang-undang maritim di kawasan zon maritim Malaysia, terutama di perairan Pahang ni. Kapal ni sebenarnya dah berpangkalan di Tanjung Gelang dan beroperasi di kawasan perairan Pahang. Kapal yang ketika dahulunya gagah dan perkasa berjuang di lautan, akhirnya kecundang akibat kebakaran besar yang berlaku, mengakibatkan kemusnahan teruk di bahagian hadapannya. Kos untuk membaik pulih kapal ni yang terbakar tu, tak salah saya 2 juta. Jadi untuk menjimatkan kos tu, kita buat keputusan untuk lupuskan kapal ni dan kita
serahkan kepada siapa yang berminat. KMC Padan kini telah dibersarakan daripada penugasan rasminya dengan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia pada akhir tahun 2011. Cabaran utama buat Jabatan Taman Laut Malaysia ialah untuk memilih cara terbaik untuk menunda dan menenggelamkan kapal maritim sipadan di Pulau Tioman. Tender yang dikeluarkan oleh pihak Jabatan Taman Laut Malaysia akhirnya menyaksikan sebuah syarikat tempatan telah terpilih untuk melaksanakan projek ini. Peluang yang ditawarkan diambil secara positif sekaligus membuktikan keupayaan mereka sebagai syarikat pengangkutan walaupun mengetahui cabaran yang menanti di hadapan. Enjin dan meriam yang terdapat pada bahagian badan kapal ini telah dikeluarkan terlebih dahulu untuk dijadikan alat ganti kepada kapal-kapal yang lain. Ini bagi memudahkan kerja-kerja pembersihan dijalankan mengikut perancangan. Kapal ini berpengkalan di Kuantan, kemudian ditunda untuk dibawa ke Pulau Tioman pada Ahad 25 Mac 2012. Pelayaran yang dianggarkan sejauh 100 batu nautika ini sememangnya terdedah dengan cabaran dan halangan dan ini menimbulkan kebimbangan pada semua pihak yang terlibat. Walaupun perancangan telah dilakukan dengan rapi, namun faktor semula jadi seperti keadaan arus di muara Sungai Kuantan serta angin kencang merumitkan lagi proses penundaan. Kedudukan kapal menjadi tidak selari sewaktu ditunda amat membimbangkan kerana kapal ini perlu melalui di bawah jambatan Sungai Kuantan yang sempit. Kerumitan ini dikuatiri ianya boleh menyebabkan kemalangan besar berlaku kepada kedua-dua kapal ini. Malang tidak berbau, tali yang digunakan sewaktu menunda telah terputus disebabkan geseran yang kuat pada badan kapal. Cabaran ini diambil secara positif sekaligus membuktikan mereka mampu menghadapi rintangan. Kaedah penundaan secara sebelah menyebelah pula dilakukan bagi melalui jambatan Sungai Kuantan ini. Kaedah ini lebih berkesan buat mereka untuk menunda kapal ini dengan baik. Walaupun terdedah kepada bahaya, namun hasil kecekapan dan ketekunan mereka, akhirnya kapal ini berjaya melalui jambatan dan ditunda keluar dari muara Sungai Kuantan dengan kelajuan 10 knot. Umum mengetahui Pulau Tioman merupakan salah satu pulau yang terkemuka di Malaysia. Menjadi tarikan para pelancong dengan keindahan pantainya dan memberikan suasana yang tenang, jauh dari kesibukan kota. Pulau Tioman juga turut menjadi syurga kepada para penyelam untuk menikmati kecantikan alam hidupan marin di dasar lautnya. Taman Laut sekarang ini telah menjadi salah satu dipanggil life site kepada Malaysian Mega Biodiversity Hub dan salah satu target ataupun objektif utama bagi MBBH tadi adalah ekopelancongan. So bagi ekopelancongan kita kena sentiasa menambahkan produk-produk baru. Penundaan kapal KMC Padan dari Kuantan ke Pulau Tioman telah mengambil masa selama kira-kira 10 jam. Kerja-kerja pembersihan kapal terus dilakukan seperti yang telah dirancangkan. Bahagian penutup enjin telah dibuka bagi memudahkan proses mengeluarkan barang-barang buangan yang terdapat di bahagian bawahnya. Keadaan laut yang beralun di jeti kargo Pulau Tioman ini menyukarkan lagi kerja-kerja pembersihan. Akan tetapi, tugas ini perlu diselesaikan sebelum ianya ditenggelamkan. Pembersihan kapal KMC Padan ini dilakukan selama 2 hari. Ini bagi memastikan kapal ini tidak meninggalkan sebarang bahan yang boleh menyebabkan pencemaran terhadap hidupan laut. Beberapa lubang kecil dibuat pada bahagian yang menghubungkan ruang kapal ini bertujuan mempercepatkan proses penenggelaman. Lubang yang besar pula dibuat sebagai laluan untuk para penyelam melalui ruang-ruang di dalamnya. Ini memberi peluang kepada penyelam melihat secara dekat rupa bentuk kapal ini sewaktu di dasar laut. Dikenali sebagai Sawadi Wreck di Pulau Tioman, merupakan lokasi selam tukun kapal yang kerap menerima kunjungan para penyelam skuba dari dalam dan luar negara. Sawadi ni dia dah famous.
tinggal dia buat kayu, so dia dah scattered, dia dah pecah. So setelah perbincangan dibuat dengan pengarah Negeri Pahang, kita putuskan untuk taruh di situ untuk menggantikan Sawadi. Dengan kedalaman 31 meter, kedudukannya yang strategik, iaitu kawasan selam tukun kapal paling berhampiran dengan sisir pantai dan berada di tengah-tengah pulau adalah faktor utama Sawadi Wreck dipilih sebagai lokasi penenggelaman kapal ini. Abdul Manap atau lebih mesra dikenali sebagai Pak Manap merupakan seorang anggota Jabatan Taman Laut Malaysia yang berpengalaman luas dan arif tentang lautan. Beliau bertanggungjawab menyelia kepada kerja-kerja teknikal untuk projek ini. Perbincangan terperinci diadakan bagi menentukan kedudukan kapal ini sebelum dan selepas ditenggelamkan nanti. Faktor semula jadi seperti arus di dasar laut perlu diambil kira. Bila nak ditenggelamkan, kita kena ikut arus. So, kalau kita melintang arus, kemungkinan besar kapal itu akan balik ditolak arus. So, dia mesti haluan ataupun dia punya belakang, stern dia menghadap arus. Bagi mendapatkan kedudukan kapal yang betul, Pak Manap menurunkan tali yang panjang untuk dipautkan pada batu pengikat yang telah ditenggelamkan sebelum ini. 4 penjuru kapal akan diikat bagi menstabilkan kedudukan kapal supaya kapal ditenggelamkan mengikut posisi seperti yang telah dirancangkan. Jam 8 pagi, anggota-anggota Jabatan Taman Laut Malaysia membuat pemeriksaan terakhir ke atas kapal ini. Ini bagi memastikan keadaan kapal telah dibersihkan dengan sempurna serta kedudukan kapal berada di posisi yang telah ditetapkan sebelumnya. Air dipam masuk ke dalam kapal supaya kapal ini berada pada paras yang tertentu sebelum ianya ditenggelamkan sepenuhnya. Buat julung kalinya, penduduk pulau dan para pengunjung berpeluang menjadi saksi kepada satu peristiwa yang bersejarah. Majlis yang dijalankan di Pusat Taman Laut Pulau Tioman ini dirasmikan oleh Yang Berhormat Datuk Kapten Bersara Haji Muhammad Johari Haji Hussein, Ahli Dewan Undangan Negeri, Adun Tioman. Ia turut dihadiri oleh Ketua Pengarah Jabatan Taman Laut Malaysia, Dr. Sukarno Wagiman, serta Ketua Penguatkuasa Daerah Maritim Kuantan, Kapten Abdul Aziz Idrus. Penyelam dari Badan Kerajaan dan Badan Bukan Kerajaan serta anggota-anggota Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia dan Jabatan Taman Laut Malaysia turut memeriahkan majlis ini. Pada tahun ini pula Alhamdulillah kita dapat kerjasama yang erat daripada APMM. Mereka hadiahkan kepada kita satu kapal yang bersejarah untuk dijadikan kapal ataupun wreck diving site. Penenggelaman KM Sipadan ini adalah selaras dengan matlamat utama Jabatan Taman Laut Malaysia untuk mengurangkan tekanan biodiversiti marin dengan menyediakan alternatif bagi kawasan selam tukun kapal dan juga ruang yang baru untuk perkembangan hidupan marin di sekitarnya. Para penyelam diberi taklimat terlebih dahulu mengenai kedudukan kapal serta jangkaan yang akan berlaku sewaktu kapal itu tenggelam. Penerangan mengenai penjagaan aspek keselamatan dititik beratkan sewaktu menyelam di kawasan tukun kapal. Dengan penuh debaran, tetamu-tetamu, para penyelam dan orang ramai berangkat menaiki kapal Satu Permata milik Jabatan Taman Laut Malaysia dan turut disertai oleh bot-bot kecil yang lain ke lokasi penenggelaman bagi melihat detik bersejarah ini. Pelbagai emosi dapat dilihat pada wajah mereka yang hadir. Air terus dipam masuk ke dalam perut kapal untuk dipenuhkan. Kapal ini dapat dilihat mulai tenggelam secara perlahan-lahan. Berdiri di tengah-tengah lautan yang luas untuk menyaksikan upacara penenggelaman kapal ini sememangnya menyentuh jiwa, terutama apabila mengetahui jasa kapal ini semasa di dalam perkhidmatan ketenteraan dan penguatkuasaan. Upacara penyemadian KM Sipadan ini mengambil masa kira-kira 40 minit untuk ditenggelamkan sepenuhnya.
Abadinya bahtera samudra ini, walaupun pada dasarnya dilihat sebagai berakhirnya riwayat perkhidmatan sebuah kapal perang dan kapal peronda, namun ia juga menandakan bermulanya tugas baru sebagai sebuah tukun tiruan kepada habitat hidupan marin di dasar lautan. Secara tidak langsung, penenggelaman kapal ini menjadikannya ikon baru bagi kawasan selam skuba tukun kapal di Pulau Tioman dan mampu menarik minat para penyelam dari dalam dan luar negara. Ianya turut dijangkakan memberi kesan yang positif terhadap industri pelancongan negeri Pahang, khususnya di Pulau Tioman. Kalau mengikut kajian-kajian yang dijalankan mengenai tukun tiruan, artificial reef, dia akan mula ditumbuhi oleh organisma marin ni dalam tempoh antara 4 hingga 6 bulan. Itu peringkat yang pertama. Dan kita akan turun monitor apakah perkembangan dari segi ekologinya. So dari situlah kita akan maklumkan kepada tourism kepada sesiapa, katakan tukun ataupun kapal kita ni telah menjadi satu tempat yang lebih menarik. Kalau dulu hanya kita nampak besi keseluruhannya, mungkin dalam masa 6 bulan tu dah ada mula tumbuh batu karang dari ikan. Jadi satu tempat yang lebih menarik. Untuk menyelam di kawasan tukun kapal ini, lesen menyelam tahap lanjutan disyaratkan kepada